Ada. Mana tempat sukuk dia? Atas. Bawah. 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 Tengok. Abang rasa kalau selak sikit je tak cahaya pada sana tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada tengah hari ini diberi kesempatan untuk bersiaran di medium ini. Lama tak bersiaran sini. Cuma kat mana dapat link tu? Dia dapat link yang live ni. Tak, maksudnya nak dia nak link. Oh, okey. Boleh dapat. Kopi je lah kot Ayo. Masya Allah. Ramai yang ada dalam ni. Terima kasih. Dengar ke? Clear ke? Ramai. Ya. Saya banyak nama-nama yang ada ni. Terima kasih yang bersiaran pada tengah hari ni. Tak ada kerja kot. Yang bersiaran ni tak ada kerja. Ada kerja, tak ada kerja. Allahu Akbar.
Apa pun saya ucap alhamdulillah Allah salam kepada semua yang ada bersama-sama pada tengah hari ini. Sebenarnya program pada tengah hari ini untuk bersiaran sini. Apapun tuan-tuan, kita masuk dah hari 23 daripada Ramadan. Alhamdulillah. Nampak cuaca di luar pun terang ya. Kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah, Lailatul Qadar ni pada malam 21 atau malam 23 Tapi tak apalah kita bukan beramal itu untuk Lailatul Qadar. Aywa. Okey. Inilah masalah dia. Sebab itu kadang-kadang malas nak bersiaran online ni lah jadi dia tidak mendapat kerjasama yang baik daripada pihak-pihak apa nama ni, telco ni. Okey, ala kulli hal tuan-tuan, kita berada di 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesempatan untuk kita untuk memanfaatkan Ramadan ni seluruhnya. Itu yang paling penting lah. Sebab itu kita sebut kita beramal dalam bulan Ramadan ni bukan semata-mata untuk Lailatul Qadar. Kerana kalau Lailatul Qadar, bila dah ada Lailatul Qadar, maka seterusnya apa pula, kan? Jadi sebenarnya kita beramal, kita manfaatkan Ramadan ni kerana peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan mudah-mudahan itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT. Sebab itu Rasulullah SAW orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Banyak amalan ni kalau nak banding dengan kita kan, sampai digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, jangan ditanya kalau solat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segi bagaimana hebatnya dilaksanakan dan bagaimana panjangnya solat itu dilaksanakan. Itu solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila ditanya kepada Rasulullah, kenapa kau beramal begini? Jawapan bagi dia satu je, kan? Afala akunu abdan syakura. Yang ada buku tu, alihkan sikit ni depan ni. Jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Aku nak jadi hamba yang bersyukur saja. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita pun hari ini kita nak berbangga dengan amalan kita tara mana sangat, kan? Berapa sangat amalan yang kita buat kalau nak banding dengan ibadah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam buat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tak pernah pun beritahu bahawa dia beramal tu pasal untuk ini, untuk ini, untuk ini sebagainya tadi. Tapi itulah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Taala atas apa yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Jadi sebab itu Rasul bersyukur. Jadi kita pun sama juga, siapa pun kita lah, pertama syukur kerana Allah bagi kita peluang untuk berada dalam bulan Ramadan, kan? Bukan semua orang dapat, dan tak semua orang pun duduk dalam bulan Ramadan dia dapat berada dalam bulan Ramadan dengan sempurna. Banyak orang dalam bulan Ramadan tapi dia tak mampu berpuasa, tak mampu nak apa nama ni, Allahumma salli, tak mampu nak beramal. Tahun sudah Ramadan dia bagus, tapi tahun ni Ramadan doktor kata jangan puasa, makcik tak boleh puasa tahun ni, misalnya, tuan-tuan. Jadi banyak benda-benda yang berbeza. Tetapi alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kita puasa lagi tahun ni, dan kita boleh puasa penuh. Tentu saja kita boleh hidupkan malamnya, dan kita boleh qiyam, dan kita boleh buat sunat-sunat macam-macam, ya. Jadi itu sebab yang paling pokok untuk kita beribadah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi bila puasa tahun ni kita walaupun dalam keadaan begini, tapi kita masih lagi tidaklah sebagaimana orang lain, kan? Ada orang dia puasa dalam kesedihan, puasa dalam rasa
yang stres, rasa macam-macam lah tuan-tuan ni. Maknanya pendeknya Ramadan itu bukan dilalui itu dalam keadaan menyeronokkan dalam konteks kehidupan, tapi kita alhamdulillah Allah bagi kita boleh berpuasa, kita boleh berada dalam bulan Ramadan dengan masih lagi kita boleh menikmati lah Ramadan tu. Cuma tinggal lagi adalah beberapa perkara yang kita tak boleh buat oleh kerana pandemik yang masih ada lagi dalam konteks kehidupan kita. Tapi so far alhamdulillah saya pesankanlah kepada saya dan juga tuan-tuan semua supaya kita rasa hari ini apa yang kita laksanakan cuba kita jenguk sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah bagi pada kita. Itu baru sebahagian, kan, belum lagi sebahagian. Berapa ramai orang yang Ramadan tahun ni seorang-seorang, dulu berdua, dulu bertiga, ada yang seorang mungkin pasangannya dah meninggal dunia, ada yang seorang kerana mungkin bercerai, ada yang mungkin dulu ada anak-anak, kemudian anak-anak tak ada. Jadi semua ni sebenarnya untuk kita tengok dan kita letaklah dalam kita punya apa nama, kita punya jiwa kita lah sebagai pemahaman. Sebab itu tak payahlah kita rasa sangat bau banyak kita beramal, hebat sangat kita beramal, banyak Quran kita baca. Sebab kalau nak kira memang tak padan langsung dengan apa yang kita dapat, yang masih lagi kita dapat dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dengan amalan yang kita buat. Tak padan. Walaupun kita rasa macam banyak, tapi hakikatnya tak padan lagi. Ialah itu sebahagian lah benda yang untuk kita tengok. Tapi bukan maknanya kita tak payah beramal. Lebih-lebih lah kita kena beramal. Sebab dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka sudah tentu lebih banyak sepatutnya kita kena beramal. Cuma nak mempesankan pada diri kita supaya kita tak rasa bahawa kita dah banyak beramal. Itu sebenarnya kadang-kadang bila datang rasa kita rasa Allah banyak beramal kali ni, kan, itu yang masalah. Pasal dia terlupa bahawa sebenarnya amalan dia tak banyak mana pun. Sebab yang dia tengok tu hanya amalan, dia tak compare dengan benda yang Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dengan yang dia buat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita terus kekuatan untuk sepanjang beberapa hari lagi bulan Ramadan ni, supaya Allah Ta'ala boleh supaya kita lah boleh sempurnakan Ramadan ni, dan mudah-mudahan lepas pada Ramadan ni kita dapat teruskan, insya-Allah. Cuma tengah hari ni tuan-tuan banyak yang baru masuk. Terima kasih. Yang mana saya sempat tengok lah Umi Tok Melah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Melah kita, Kak Siti Adija, orang apa nama ni, Kota Baru. Terima kasih. Haji Mat pun ada. Terima kasih Haji Mat. Dan mungkin ada warga Kiam juga dalam ni, saya pun tak tahu mana satu. Apa pun terima kasih. Dan Kak Zah pun terima kasih. Minta maaf lah saya memang tidak wawarkan programnya kerana kerap kali tak berjaya untuk nak live. Jadi saya pun kecewa juga sebenarnya. Jadi sebab itu saya malas nak wawarkan. Jadi adalah, kalau tak ada, tak ada. Betul Ustazah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, zahirkan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tapi ialah maknanya kita nak sebutkan Ustazah sebab hari ni kita rasa kita dengan Allah Ta'ala ni, kan, kita rasa hari ni macam betul Allah menjual beli dengan kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli jiwa orang beriman, hati orang beriman dengan syurga. Sebab itu betul yang ini kita pakai pun, kan, kita kata sebab Allah jual beli dengan kita. Tapi tuan-tuan, sebab itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diberitahu bahawa ketika mana dia mendengar ayat ini, dia mendengar ayat ini, dia menangis. Bila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau bersedih wahai Abu Bakar? Kata apa nama ni? Kata Abu Bakar, aku sedih dengan ayat ni. Sebab
Engkau bayangkan ni, Allah Ta'ala beli daripada kita. Allah nak beli daripada kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah nak beli jiwa kita, Allah nak beli harta kita. Kata Sayyidina Abu Bakar, harta kita ni daripada mana kita dapat? Harta kita Allah bagi. Jadi kau bayangkan, Allah bagi harta pada kita, ya. Allah bagi harta pada kita, kemudian Allah suruh kita belanjakan harta itu mengikut apa yang dia nak, tetapi Allah beli dengan kita. Maksudnya Allah beli. Maksudnya bila beli ni, kita beli ni artinya berlaku timbal balik, kan? Barter tu artinya pembelian lah tu. Ada pertukaran hak milik. Maknanya yang ada pada engkau bagi untuk Allah SWT. Maknanya ikut apa yang Allah perintahkan, dan Allah bagi timbal balik. Timbal baliknya apa? Syurga. Kata Abu Bakar, sedangkan yang kau nak dapatkan timbal balik dengan Allah Ta'ala tu Allah punya, kan? Macam contoh gini lah tuan-tuan. Contoh gini, kita macam mana macam Kak Zah lah, Kak Zah bagi saya Kak Zah bagi saya tu, dia bagi apa kita? Dia bagi durian. Durian besar penumbuk dia punya. Kan? Durian besar penumbuk dia bagi. Ataupun siapa lagi beli? Apa ni? Cikgu Miza, Cikgu Mia tu. Dia bagi apa tu? Cikgu Mia Razak tu. Dia bagi ni apa? Sejadah, ataupun bagi periuk gitu, kan? Jadi maknanya bagi kita terima periuk, lepas tu jual balik dekat orang yang bagi. Ibaratnya begitu. Jadi engkau tak malu ke? Engkau terima, lepas tu kau jual kat orang tu. Dan of course lah, bila orang tu engkau jual, dia beli pula. Jadi soalnya, engkau tak malu ke? Tak rasa malu? So itu bila Allah sebut, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Aku beli. Allah beli jiwa orang beriman, harta orang beriman dengan syurga. Soalannya, kata Sayyidina Abu Bakar, engkau dapat harta tu daripada Allah Ta'ala. Allah bagi pada engkau. Allah bagi. Okey, sekarang aku bagi kau harta ni. Baik, sekarang aku nak beli harta yang aku bagi kau. Tiba-tiba engkau nak demand. Engkau tak malu ke? Nampak tak? Engkau dapat daripada orang, lepas tu engkau demand. Oh ya Allah, aku Ramadan ni aku nak apa nama? Fadilat ni. Allah, kau bagi aku fadilat ni. Kau bagi aku fadilat ni. Oh, macam-macam. Sedangkan engkau bagi, engkau dapat benda apa yang kau ada tu semua Allah bagi. Tiba-tiba kau nak minta macam-macam, kan? Patut kau syukurlah, kan? Syukur. Itu lebih patut, kan? Kau syukur, itu lebih patut. Sebab dia yang bagi kepada engkau. Jadi malulah, ada rasa malu sikit, rasa malu dengan Allah Ta'ala, kan? Rasa malu dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah bagi, kemudian Allah nak beli daripada kita. Walaupun memang Allah yang nak beli daripada kita, tapi ada rasa malu pada kita. Maknanya macam kita lah, kan? Kalau dalam konteks Allah beli jiwa kita, kita buat ibadah, kita buat kebaikan, tapi kau kena ingat, kalau tidak kerana hidayah yang Allah berikan kepada engkau, niscaya kau takkan boleh buat apa-apa pun, kan? Cuba ingat balik. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Tengok masa lampau kau dulu macam mana, kan? Tengok masa lampau kau dulu macam mana. Siapa engkau masa tu? Tapi kemudian Allah bawa engkau daripada zaman kegelapan pergi kepada zaman yang lebih baik. Daripada masa lampau kau pergi kepada waktu ini yang lebih bagus, kan? Dulu daripada terpesong tak ke mana-mana, kemudian Allah luruskan balik yang Muhammad, kan? Allah luruskan balik perjalanan Al-Fatih. Jadi maknanya semua ni kerana Allah bagi. Allah lorongkan kau. Kalau nak kira, dulu kau lain, sekarang lain. Dulu kau teruk, sekarang elok. Dulu mengagut, sekarang lebih menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya maknanya lebih baik sekarang. Jadi lebih baik sekarang ni pun kan Allah nak. Kalau nak ikut kau dulu, memang kau jahat, memang kau teruk, memang tak ada dalam kehidupan kau kebaikan.
Tapi hari ni alhamdulillah Allah lorong kau kepada yang lebih baik, kan? Jadi sebab itu jangan demand sangat lah. Jangan demand sangat. Jangan kata orang Indonesia lah, jangan sok apa, sok suci, jangan sok hebat, jangan sok alim, jangan sok apa lagi, sok tawaduk, sok macam sok lah ni, sok susu, tuan-tuan. Jadi Allahu Akbar. Terima kasih Kak Noati Syari, sihat, alhamdulillah sihat. Jadi tajuk kita hari ni yang kita nak bincang ialah berkenaan dengan sedekah. Jadi itu saya letakkan sebagai mukadimah lah tuan-tuan ni. Nak bincang tajuk sedekah ni sebab ialah sedekah ni apa yang kita beri untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu orang yang bersedekah ni memang ada pujian khusus untuk dia. Pujian Allah bagi. Sebagaimana Allah rakam surah Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang bersedekah ni membelanjakan hartanya pada waktu malam, waktu siang, sama ada dengan terang ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Jadi orang ni sebenarnya dia tidak ada kebimbangan, ya, tidak ada kebimbangan untuk dia. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kebimbangan untuk dia. Kalau ikut dari segi tafsiran ni, dia tidak ada kebimbangan apa yang mungkin akan berlaku kepada dia daripada perkara yang tidak baik, dan dia tidak akan berduka cita. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah janjikan. Jadi sedekah ni banyaklah sebenarnya kalau dimensi kita nak tengok, kan? Ada banyak dimensi kita boleh tengok. Tetapi mungkin hari ini tuan-tuan kita nak tengok, saya percaya banyak yang dibincangkan berkaitan dengan sedekah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni memang disebut sebagai bulan sedekah, kan? Bulan yang disebut afdalus sedekah fi Ramadan ni, sebaik-baik sedekah dalam bulan Ramadan. Jadi ada banyak dimensi yang dah dibincangkan oleh para asatizah kita, yang saya percaya tuan-tuan pun begitulah faham dah. Tapi hari ni mungkin saya nak bincang pada sudut pandang kaitannya sedekah itu dengan kehidupan kita sebagai seorang insan, maknanya sebagai manusia. Apa keperluan kita sebagai manusia dengan sedekah yang kita berikan, tujuannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sedekah macam-macam, pelbagai dimensi atau pelbagai sudut dibincangkan oleh para ulama. Tapi kita cuma nak sebut apa kaitan kita sebagai manusia, sebagai kita yang hidup di atas bumi ini dengan sedekah yang kita bagi. Tadi kita sebut dah pertama bahawa paling asas sedekah ini ataupun dalam kita beramal, kita kena ingat bahawa kita jangan rasa apa-apa pun dengan sedekah yang kita bagi. Hakikatnya tak ada apa-apa pun. Yang kita bagi itu ialah milik Allah Ta'ala. Kita sebenarnya hanya pulangkan milik Allah SWT. Jadi tak payahlah nak berbangga sangat dengan apa yang kita bagi. Ini bagi orang yang mungkin sedekah ribu-ribu, juta-juta. Maknanya tak usahlah nak bangga sangat, tak usahlah nak rasa bagi sangat untuk Allah SWT. Hakikatnya kerana Allah punya. Jadi itu bagi yang sedekah ribu-ribu, juta-juta. Jadi oleh kerana itu, yang kita ni yang bersedekah sekadar 10, RM15, RM20, RM15, 100, 200, 500 ni, lagi-lagilah tak payah nak rasa bersedekah penuh lah. Apatah lagi yang sedekah 2-30 sen tu. Bukan kita kata tak ada nilai. Maksudnya untuk kena faham, yang kita sebut ni ialah bahawa yang kita bagi tu sebenarnya Allah punya. Kita tak lebih hanya sebenarnya bagi balik kepada tuannya mengikut apa yang dikehendaki. Itu saja. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bila kita sebut sedekah ni tuan-tuan, ya, dia macam-macam, ya, kelebihan sedekah ni macam kita sebutkan. Tetapi
Saya nak bawa kita melihat bahawa sedekah ini dengan konteks keperluan kita sebagai manusia. Sebagai manusia, kerana kita manusia ni dia sebagai makhluk yang sentiasa berkeperluan. Dia memerlukan orang lain, dia memerlukan selain daripada dia untuk menyempurnakan kehidupan dia. Betul tak? Jadi, apa kaitannya sedekah ini dengan keperluan kita sebagai manusia? Itu yang kita nak kena faham dalam konteks kita bincangkan hari ini. Sebab kita manusia, kita lemah, kita ada banyak keadaan kita out of control, kan? Out of control. Tuan-tuan tak boleh nak tentukan seluruhnya kehidupan tuan-tuan 100%. Never. Impossible. Kita takkan boleh untuk nak tentukan kehidupan kita ni seluruhnya, tak boleh. Siapa yang boleh buat? Cuba sebut. Siapa yang boleh buat? Tak payah banyak lah tuan-tuan. Siapa yang boleh sangka pandemik ni dah masuk 2 tahun dah? Dulu kita rasa mungkin 2-3 bulan habis, 2-3 bulan bertenang lah ni. Lepas tu kita rasa nampak gaya macam tak ada harapan 3 bulan. Mungkin dia ambil masa 6 bulan kot. Lepas tu kita pun rasanya nampak tahun ni memang tak boleh buat benda kita ni. Kemudian kita rasa mungkin tahun depan, awal tahun mungkin dah okey. Kemudian apa yang kita sangkakan begitu, akhirnya tahun ni nampak gaya awal tahun tidak, tapi mungkinlah menjelang raya kita dah okey. Akhirnya tengok apa jadi. Raya pun tak boleh buat apa. Dan kita sangka haji dan sebagainya, akhirnya tak nampak. Bahkan hari ni dah kita, sebagian orang dah mula menjengah mungkin tahun depan jugalah nampaknya baru boleh okey balik. Jadi maknanya siapa yang boleh kontrol? Kita tak mampu kan? Kita tak mampu. Itu baru sedikit. Yang ini ramai-ramai rasa. Kan? Ramai-ramai rasa. Apatah lagi kalau yang kita sendiri sahaja hadapi, yang mungkin tak ada orang lain hadapi. Sebab itu kita sebut. Nombor 2, saya nak sebut berkaitan sebelum kita nak masuk betul-betul nak bincang soal sedekah tu. Saya nak kata, yang kedua, bahawa kita hidup ni kita tak mampu sendiri. Tak mampu. Ya, sebab ada banyak perkara dalam kehidupan kita tak mampu nak mengkontrolnya ataupun out of control. Maka kerana itu banyak keadaan kita memerlukan perkara-perkara yang mendatang. Maksudnya bantuan orang, ataupun kita dibantu, atau kita ditolong. Kenapa? Realitinya kerana kita tidak mampu untuk menguruskan kehidupan kita sendirian. Berapa banyak orang yang selama ni menikmati kegembiraan, gembira, sekarang sedih. Dan dia pun tak jangka dia sedih. Dan tak pernah terfikir pun yang dia akan sedih. Betul tak? Dia tak pernah pun terfikir yang dia akan berdepan dengan masalah tu. Dia tak pernah terfikir pun yang dia akan jadi begitu tadi. Tapi siapa yang boleh menjangkakan? Nampak tak tuan-tuan? Jadi sebab itu saya kata, atas asas itu, apa dia punya kaitan sedekah ini dengan kehidupan kita? Saya kata kerana kehidupan kita tidak mampu untuk mengkontrol. Tak boleh. Jadi maka sebab itu kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan usaha yang datang daripada orang lain, atau kita perlukan ketentuan yang lain daripada apa yang mampu untuk kita putuskan. Itu yang kedua. Nampak? Alright? Baik. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, apa kaitannya kita dengan sedekah? Sedekah ni dia ada satu keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang bersedekah. Ni keistimewaan. Sebab itu kalau kita tengok dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah sendiri yang beritahu. Kalau kita perhatikan dalam surah At-Taubah ayat 103 misalnya, Allah sebut apa dengan sedekah ni? Sebab kita nak kena perhalusi, tuan-tuan ni. Apa gambaran kepada sedekah ni menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena ingat, sedekah ni kita buat
dia kita bagi pada orang, tetapi dia adalah matlamatnya untuk Allah Subhanahu Taala. Maknanya kita belanjakan duit kita mengikut yang dikehendaki Allah Subhanahu Taala. Betul tak? Okey. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 103 ni, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Tuan-tuan, ayat ini ya cerita pasal sedekah lah, sedekah wajib. Jadi umum lah, ayat ni sedekah umum, tapi perintah untuk ambil sedekah. Tapi di hujung itu Allah Ta'ala sebut apa? Inna solataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu pada orang yang bersedekah adalah ketenangan buat mereka. Ketenangan buat mereka. Maknanya apa? Doa memang banyak doa lain daripada itu pun kita boleh berdoa. Tetapi doa bagi orang yang melakukan sedekah ataupun doa kepada orang yang memberikan sesuatu, doa kepada mereka-mereka yang memberikan harta mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tahu doa untuk orang ini dia jadi suatu ketenangan untuk dia. Maknanya perbuatan dia memberi tadi, sedekah tadi, itu kebaikan. Itu kita terus bincang, memang Allah bagi tahu dah. Kan? Tetapi Allah bagi tahu bahawa sedekah yang orang itu keluarkan kemudian didoakan pula untuk dia. Jadi dia tak mesti doa ni maknanya kita terima, tak. Kita boleh doakan siapa-siapa saja untuk orang yang ya Allah, engkau berilah orang yang bersedekah ni kelebihan kebaikan. Bahkan sebelum kita sedekah, malaikat dah sedekah tu. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, engkau berilah kepada orang yang memberi ni, yang menginfakkan harta dia, ganti. Baik. Kita selalu melihat, Allah akan bagi macam-macam lah sebagai ganti timbal balik. Itu kita lihat. Ya, tapi ada benda yang lebih besar yang Allah SWT nak beri kepada orang yang bersedekah ini, iaitu ketenangan. Jadi konklusi untuk nombor 3 kita sebut sedekah equal ketenangan. Maknanya dia sama dengan ketenangan. Orang yang nak dapatkan ketenangan, maka antara jalan yang dia boleh dapat ialah melalui sedekah. Itu kelebihan itu, tuan-tuan. Yang ini yang paling pada kalau menurut saya itu sebenarnya adalah suatu ganjaran yang cukup hebat dunia ni. Kenapa? Sebab ketenangan ni suatu yang payah untuk nak diperoleh. Kan kalau ketenangan ni boleh jual timbang kati atau packing atau kita dah siap boleh masuk dalam box misalnya, nescaya orang akan beli ketenangan. Sebab itu orang sanggup makan pil, orang sanggup makan ubat. Untuk apa tujuan ni? Supaya dia dapat yang namanya ketenangan. Kan? Tapi berapa ramai orang tak perasan bahawa dalam sedekah ini jelas Allah sebut, orang yang bersedekah, orang ini akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa-doa yang dibacakan oleh orang yang menerima sedekah. Nampak tak? Macam contohlah, saya baru ingat lupa nak bagi tahu wawarkan. Kita insya-Allah kelas salat tahzan punya yang hari tu himpunkan untuk beli ajwa hari tu, kita akan bagi esok kepada mereka samping dengan barang-barang sedekah yang orang bagi untuk nak menyambut hari raya, samping kita bekalkan untuk mereka ajwa tu. Kerana ajwa tu bukan untuk dimakan masa Ramadan saja, kerana ajwa tu boleh dimakan bila-bila masa dan mengikut demi kaedah lah. Jadi maknanya nak cerita, semua sedekah-sedekah kita tu akan sampai kepada orang insya-Allah besok. InsyaAllah besok. Jadi bermakna apa yang Allah janjikan insya-Allah akan ada untuk kita. Cuma jelah ada orang tanya juga pada saya, dia kata, Ustaz, saya dah buat begini dah, saya dah buat amalan yang disuruh begini buat, tapi tak dapat pun.
Dia beginilah tuan-tuan Dia kita kalau kita nak pandang amalan tadi tu dengan keistimewaan yang datang dengan amalan tu, tuan-tuan kena pandang dia macam ubat lah, kita kata dia macam ubat. Saya nak cuba bagi analogi begitu. Maksud macam ubat ni apa dia? Maksudnya ialah bila kita makan ubat, adakah tuan-tuan makan ubat tu sekali terus elok? Adakah kalau sekiranya kita makan ubat kerana pening kepala, kemudian terus sembuh pening kepala? Tentu tidak, kan? Dia ambil masa. Betul tak? Dia ambil masa. Dan mungkin kita tak cukup sekali, mungkin tak cukup satu tablet, kita kena buat 2 tablet. Jadi maknanya, sebab itu hari ni yang jadi masalah pada kita buat satu-satu perkara, kita duk ingat benda tu, oh dapat terus, okey, dapat lah, dapat. Tak, kau kena buat sampailah apa yang Allah nak berikan ke semua tu kau dapat. Dia begitu. Sebab itu disuruh istiqamah kita, summastaqim, kata Allah Ta'ala, kan? Nabi sebut pesankan begitu. Maknanya engkau beriman kepada Allah, kul amantu billah summastaqim. Kau beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, buat, barulah kau dapat. Tapi kalau sekadar sekali-sekali rasa teringin nak buat, kita buat. Macam orang makan ubat lah, kan? Dia rasa nak makan ubat, dia makan. Kalau dia rasa dia malas, dia tak makan. Lepas tu dia komplain, tak berkesan sangat lah. Mana nak berkesan? Sebab kita tak buat betul-betul. Sebab itu, ya betul apa Cikgu Mia sebut tu, istiqamah tu, kan? Jadi istiqamah itulah sebenarnya yang nak menentukan sejauh mana apa yang kita usahakan tu dia berkesan. Sebenarnya bukan saja dalam bab ibadah, dalam bab kehidupan kita pun macam itu. Doktor berbanyak doktor yang pesankan kepada kita, jangan lupa pakcik ya, jangan lupa ni kena makan selalu, kena makan, jangan tinggal. Yang ini jangan sampai tertinggal, jangan sampai tak makan, jangan sampai yang ini tak diambil. Jadi kenapa? Supaya kesan itu dapat. Jadi sebab itu, kalaulah bersedekah ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran, inna solataka sakanul lahum, kan? Azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi azan dah tuan-tuan di tempat saya lah. Mungkin kita akan habiskan sikit sebelum sikit lagi kita nak boleh untuk solat zuhur. Jadi maknanya bila Allah Ta'ala sebut doa kepada orang yang memberi sedekah itu adalah suatu ketenangan, keningan. Bukan doa saja, orang tu mesti bersedekah, berarti mungkin hari ni kita buat tak dapat, so tak cukup. Bahasa dia kita kata tak cukup. Maksud tak cukup pun, bagi lagi. Dan sebab itu bila saya terbaca lah tuan-tuan ni, dalam media sosial ni ada orang ramai yang bercakap pasal sedekah. Maksud saya ni orang yang cuba melihat pada sudut yang negatif, beginilah, begitulah, begini, begitu. Saya nak sebut sebenarnya sedekah ini dia untuk kita, bukan untuk orang. Walaupun nampak seolah-olahnya macam untuk orang. Sebab apa? Iyalah, kan? Orang, kita bagi orang, katalah ni minyak wangi, ni dulu saya ingat, bila tengok minyak wangi teringat Syahdim. Ni Syahdim bagi ke? Ni bukan, ni bukan. Syahdim je dah habis dah. Ini dapat kat mana? Itu orang bagi menceramah kat mana tak tahu. Salam-salam ditinggalkan je dekat tangan. Bukan salam lah, maksud dia bagi gitu kan. Tuan-tuan, bila kita bagi pada orang, kita bagi bermakna orang ambil. Memanglah satu keadaan, kan? Satu keadaan kita nampak barang kita tu dapat pada orang, itu betul. Memanglah, nama pun sedekah. Kita bukan kita sedekahkan Allah Ta'ala, kita lempar ke langit ke, lempar ke mana ke, tak. Kita tetap bagi pada orang. Jadi ada orang yang cuba melihat pada perspektif negatif. Dia lihat, oh ini sedekah ni, inilah kita menjadi masalah. Kita tengok orang ni, betul, memang orang tu dapat, orang ni dapat, orang tu dapat. Tetapi soalnya bukan dia, soalnya kita, orang yang memberi tu. Dia dapat dari segi materialnya,
materialnya, tetapi kita dapat satu benda yang istimewa khusus untuk kita. Kepada siapa? Kepada yang memberi, bukan kepada yang menerima. Nampak tak? Jadi maknanya orang yang memberi ni, dia dapat sebenarnya sesuatu yang untuk dia balik. So dengan maksud lain, dia tak akan dapat melainkan dia kena beri. Bila dia beri, maka automatik dia dapat. Sebab itu tuan-tuan, sedekah ni dia bukan hanya tertakluk kepada duit saja. Sedekah ni bukan tertakluk pada benda-benda tertentu saja. Apa saja yang kita ada, kan? Apa saja yang kita ada, Allah bagi untuk kita sebenarnya untuk, itulah sebagai modal kita. Katalah kita makcik-makcik kita di kampung, kan, saat duit tak apa nak ada di kampung ni, tak apa makcik, siapa yang kata mesti bagi duit? Katalah contoh kita makcik, kita tak tanam sangat pun, kita main campak-campak aje. Apa nama ni, biji cili tu tumbuh pula biji cili tu. Kita pun, alamak banyaknya nak buat benda, kita pun petik lah 10-15 tangkai. Oi, jangan main, 10-15 tangkai kalau beli kat kedai pun dah berapa ringgit. Atau kita tanam serai, hidup subur serai tu, Masya Allah, gemuk-gemuk serai tu, kembang sekembang-kembangnya. Kan? Kita pun cabut, kita potong-potong, kita bagi orang sana, bagi orang sana. Itu sedekah lah tu. Itu sedekah. Jadi maknanya dengan kita memberi tadi, hakikatnya bukan untuk orang. Ya betul, Cik Tijah hujung tu memang dia dapat serai, tetapi kita beri tu bukan semata-mata untuk dia dapat serai, tetapi untuk kita dapat di sebalik serai tu. Kerana di sebalik serai tu dia takkan keluar melainkan setelah kita beri pada orang. Macam orang kata apa istilahnya, diperah apa, tak diperah mana nak dapat sagunya. Apa sagu ke apa sagu tu bukan sagu, apa yang diperah, ruyung, kan. Ruyung tahu. Dia bila jahil bincang dengan jahil, dia panggil juhalak. Kan? Kalau tak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya? Jadinya benda ruyung tu apa ruyung? Jadi banyak cikgu dah ni, ruyung tu apa? Kak Rosina Ilyas, kan? Kak Zah ni banyak duduk di kampung, dia rajin sikit kot main dengan ruyung. Oh, batang rumbia, pandai. Nasib baik ada tukang Google. Di kadang-kadang bila kita rajin Google, nampak macam alim pun ada juga, kan? Allah Akbar. Macam batang rumbia, kan? Macam batang rumbia tu, sagu dia duduk dalam batang rumbia tu. Dalam batang rumbia, kalau tak dipecahkan, macam mana dapat sagu tu? Sama juga, tuan-tuan nak ketenangan. Ketenangan tu ada belakang barang ni. Barang ni yang tuan-tuan nampak, tapi dia tak ada, itu fizikal dia. Jadi macam mana dapat ketenangan tu? Bila kita sedekahkan. Jadi automatik yang ada pada benda ni dia akan terkeluar. Macamlah kita kata sagu tadi, kalau sagu tu kita tak pecahkan, macam mana kita nak ambil? So apa cara nak keluarkan sagu? Tuan-tuan kena pecahkan batang sagu tu, ataupun ruyung tadi, maka barulah kita dapat sagu dia. Nampak tak? Jadi samalah dengan konsep sedekah. Jadi so itu saya percayalah yang ada dalam ini semua yang faham, semua yang faham. Sila. Siapa yang yang dah memang dekat surau, nak terus pergi, nak terus solat, silakan. Tapi untuk kita live kita ni, sekejap lagi kita akan berhentilah, sebab kita nak solat zuhur dah. Dah masuk waktu zuhur. Tapi pasal program ni memang dia minta untuk kita livekan pada tengah hari, 12.30, 1.30. Cuma saya nak sempurnakan sikit perbincangan kita. Jadi sebab itu kena faham, memberi itu bukan soal memberi, dia ibarat macam ruyung untuk kita pecahkan supaya kita dapat sagu dia. Kalau nisbahnya sagu tadi tu apa? Sagu itulah ketenangan. Di mana dapat? Dalam Quran Allah sebut, surah At-Taubah ayat 103, inna solataka sakanun lahum. Makna doa yang kau bacakan ataupun doa yang kau beri atau kau aminkan kepada orang yang memberi, ingat, itu adalah ketenangan untuk mereka. Allahu Akbar. Jadi istimewa tu tuan-tuan, istimewa, ya, istimewa sebab kita tak boleh dapat benda tu. Saya sebut dah, kalau tuan-tuan, kalau ketenangan tu tuan-tuan boleh simpan stok, maknanya stok mana boleh simpan dalam bekas lah. Saya ada satu bekas ni, ketenangan. Macam cerita apa tu, budak-budak tengok selalu, ketenangan.
apa cerita bukan Ipin satu lagi tu Bobo Boy kan ada sebut ketenangan. Ya, maknanya kalau ketenangan tu benda yang tuan-tuan boleh buat stokiskan dia, nescaya itu menyebabkan anda kaya. Kenapa kaya? Kerana ramai yang nak dapatkan ketenangan yang anda simpan tu. Kalau anda boleh stokkan ketenangan. Tapi hakikatnya ketenangan tu bukan begitu. Ya. Ni bukan Abiana, ni Mak Abiana. Kan? Tapi hakikat dia ketenangan tu bukan begitu. Maka ketenangan tu ibarat ruyung yang mesti dipecahkan supaya sagu tu boleh dapat. Jadi sebab itu saya nak pesankan kita tuan-tuan. Maka itulah yang kita usahakan. Maka teruskan. Kita beri lagi, beri sampailah sampai kita dapat apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang memberi harta-harta mereka kepada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang juga boleh jadi kita silap teknik. Sebab itu ruyung tu tak dapat, dah pecah tapi sagu tak dapat. Kan? Sebab apa? Sebab teknik silap. Jadi maknanya apa? Mungkin dalam kita nak beri sedekah tu salah niatnya, salah caranya, kan? Dan kita terlampau nak menunjuk sangat. Kita kata untuk nak bagi tahu orang, tapi akhirnya rupa-rupanya kita dah termasuk, kita dah cross border. Sampaikan apa yang kita sedekahkan tu dia dah tak beri apa-apa dah. Di ibaratnya dah tak ada nilai dah. Kalau kita kata tadi sagu tu, oleh kerana kita dah beria nak pecahkan ruyung tu, akhirnya dengan sagu-sagu sekali hancur. Sebab cara kita nak mecahkan ruyung tak betul. Misalnya gitu, kalau boleh saya buat analogi. Jadi sebab itu tuan-tuan kena tengok, ya, dari segi kaedah-kaedah tu kena betul. Lagi-lagi macam zaman sekarang ni, kan zaman mudah sangat, amalan-amalan kita ni rosak. Jadi kena hati-hati, kena khawatir kalau itu berlaku maka rugi kita. Sedangkan kita nak cari kelebihan daripada pemberian yang kita buat tadi, tapi tak dapat. Sebabnya kerana kita tak buat dengan betul. Jadi sebab itu kena buat dengan betul, kena belajar, kena fahamkan bagaimana cara untuk kita nak melaksanakan sesuatu tadi dengan betul, supaya matlamatnya kalau dalam konteks sedekah tadi kita dapat ketenangan tu, kita nak yang namanya sakinah itu ada pada diri kita dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi itu tuan-tuan, jadi sebab itu kita kena terus usaha buat apa saja. Dan saya sebut dah, jangan kita merasa terikat dalam konteks sedekah ni, kerana sedekah ni cukup luas maknanya, cukup luas. Bukan hanya, bahkan kata para ulama, berkait dengan soal harta saja. Bahkan sedekah ini boleh jadi juga dalam bentuk-bentuk yang lain, kerana itu dikira kebaikan. Bahkan tasbih, kita bertakbir, itu semua dikira pahala bersedekah. Bahkan termasuklah kalau mungkin kita tak mampu buat, tetapi kita menunjukkan untuk supaya orang boleh buat, itu juga dikira sedekah. Dan kita berkongsikan pahalanya juga, kan? Contoh, misal kata tuan-tuan ni, kita buat satu infak lah, kita kata infak. Lepas tu kita beritahu pada orang, saya infak di sini, saya buat ni, mari. Jadi orang pun buat. Maka kata Nabi SAW, falahu ajru wa ajru man amila bi. Kan? Maknanya dia dapat pahala ni dan pahala orang lain yang buat pula. Itu kelebihan dia. Jadi bermakna peluang untuk kita sama juga untuk nak bersedekah, mendapatkan manfaat daripada sedekah tadi. Khususnya kalau dalam bab harta, maka kita pun boleh dapat tempiasnya melalui cara wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita tolong sama-sama dalam perkara kebaikan. Kan boleh kita sama-sama tolong. Kerana pertolongan itu diibarat kita berkongsikan apa yang orang lain dapat dan kita juga akan dapat. Kerana kalau orang tu sudah dapat ketenangan, tempias ketenangan tu kita dapat juga. Cuma mungkinlah dia punya dapat tu lebih banyak, kita ni mungkin tempias saja. Tapi tak apa, tak ada masalah. Sebab kata para ulama, walaupun pahala tu macam orang yang bagi, tapi dia tak samalah. Orang yang bagi tu mana tentu bagi, kita ni dapat macam saja, tak apa. Ingat, so tuan-tuan, kalau kita nak mencari ketenangan, nak dapatkan ketenangan, maka ketenangan ada di dalam
sedekah yang kita lakukan. Caranya bagaimana? Kita infakkan harta kita. Kita berikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sama ada harta berupa wang ringgit, atau mungkin juga harta kita, anak-anak pun harta juga, kan? Mungkin kita boleh gunakan anak-anak kita tadi untuk buat kebaikan dan sebagainya, atau apa sajalah tuan-tuan yang ada pada kita yang boleh untuk kita berikan dengan tujuan untuk kita nak mendapatkan ketenangan daripada Allah SWT. Jadi itulah tuan-tuan yang boleh untuk kita kongsikan pada hari ini. Jam pun dah 1.26, dah lebih kurang 10 minit ya, lebih kurang azan Zuhur. Jadi saya minta maaf banyak-banyak lah. Pertama saya terima kasih kepada Kiam untuk kita punya slot ini, dan kita ada satu lagi untuk kuliah Zuhur kita. Dan untuk kelas salat azan, saya minta maaf banyak kerana kita tak beritahu awal. Kerana saya sebenarnya memang begitu lemah pula rasa. Sekarang ni memang rasa sesuatu yang menjadi masalah kepada saya pula untuk nak bersiaran secara online. Kadang-kadang banyak betul kekangan. Jadi kadang-kadang saya tak berapa nak war-warkan itu, kerana saya tak nak mengganggu rutin tuan-tuan. Khususnya kalau yang dalam kelas Latazan ni pasal memang semua kaki mengaji mereka. Jadi saya tahulah, duduk sibuk dah dengar duduk dalam kelas-kelas pengajian yang ada, ataupun terpaksa tinggalkan kerana konon-konon siaran. Lepas tu tak bersiaran pula. Jadi saya tak payahlah. Jadi saya pun tak kisah. Yang pentingnya kita bersiaran saja, dan yang penting kita kongsikan manfaat itu saja. Jadi kalau sempat, join lah. Kalau tak sempat, tak apa, duduk je terus dalam kelas-kelas yang sedia ada, mengaji saja. Jangan pening-pening kepala, bertenang-tenang saja, insyaAllah. Okey, sekali lagi terima kasih kepada semua, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan ketenangan untuk kita. Teruskan lebih-lebih lagi 10 terakhir ni sedekahlah. Banyak sedekah kita boleh buat, tuan. Macam-macam sedekah, macam-macam sedekah kita boleh buat. Buatlah. Sebab itu kita sebut tadi, bukan harta saja. Kadang-kadang makanan kita buat makan tu bagi dan rancangkan supaya 10 terakhir daripada bulan Ramadan ni kita boleh untuk memberi, kita boleh untuk bersedekah, kerana itu sebahagian daripada ihya Lailatul Qadri, ya? Sebahagian daripada ihya Lailatul Qadri, untuk menghidupkan malam-malam Al-Qadar ni. Maka dengan cara juga kita bersedekah, selain daripada qiyamul lail, selain daripada kita puasa siangnya, selain daripada kita baca Quran, maka bersedekah itu juga adalah sebahagian daripada perkara untuk kita nak menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar kita, insyaAllah. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, dan sekali yang bersedekah, kita doakan, kita saling doakan, mudah-mudahan Allah SWT berikan mereka kesihatan yang baik, asbab untuk jadi ketenangan untuk mereka, ya? Supaya mudah-mudahan tenang dia nak beramal, tenang di hidup, dan mudah-mudahan asbab dia bersedekah, Allah SWT berikan ketenangan dalam jiwa ni, walau apapun yang mungkin sedang dihadapi. Kadang-kadang maklum sajalah tuan, dalam kehidupan kita ni macam-macam benda yang kita hadapkan, tapi mudah-mudahan dengan sebab sedekah tadi, kita doakan Allah berikan ketenangan untuk mereka, dan mudah-mudahan ketenangan juga milik kita bersama, insyaAllah. Okey, sekarang itu dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.